Sebaik saya melangkah di sekolah negeri ini, itulah permulaan hidup saya yang baru. Kita perlu pilih yang mana satu jalan baik dan satu jalan buruk. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati sesi bual bicara kita pada pagi ini yang bertajuk Memahami Ibrah daripada Sebuah Ujian. Dipersilakan. Testing 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis atas jemputan dan juga kepada semua pegawai-pegawai Perpustakaan Negeri Melaka lah yang menjemput saya dan juga saudari Izzat ke pentas pada hari ini. Okey, seperti mana yang telah diperkenalkan, saya Muhammad Naim bin Fital. Saya sebagai seorang dijemput atas capacity moderator lah ini. Okey, untuk bersama-sama dengan saudari Izzat, saya semua orang kenal Izzat kat sini untuk kita membuat sesi perkongsian hati ke hati, untuk sama-sama kita belajar, mengambil pengajaran apa yang telah saudari Izzat lalui untuk saudari Izzat kongsikan kepada kita. Dan saya percaya pada di hadapan saya ini bukan hanya 40 orang sahaja kapasitinya, sebab saya difahamkan bahawa sesi perkongsian ini juga akan ditayangkan ke seluruh Malaysia melalui siaran Facebook. Okey, so sama-sama untuk sahabat-sahabat di luar sana, kawan-kawan, tuan-tuan yang sedang menonton siaran ini, tolong sebar dan kongsikan di laman sosial anda untuk ramai lagi orang di luar sana yang dapat manfaat yang sama. Okey, so untuk memulakan majlis rasa tak enak kalau kita tak berkenalan dengan tuan punya badan, sebab cerita dia yang orang nak dengar ni. Okey, so Izzat, insyaAllah pertama sekali boleh tak Izzat perkenalkan diri Izzat kepada kawan-kawan yang hadapan ini dan sebut sedikit tentang latar belakang Izzat sebelum kita bergerak lebih lanjut lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Puan Pengerusi Majlis dan terima kasih kepada Perpustakaan Negeri Melaka kerana sudi menjemput saya. Okey, nama saya Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah, berumur 22 tahun pada tahun ini dan dilahirkan di Kemaman dan tetap di Maran Pahang. So, saya seperti yang semua tahu, saya juga merupakan bekas seorang pesalah, iaitu di mana saya ditempatkan di sekolah Henry Dini. Okey, Izzat umur 22 tahun ni Izzat Okey, saya rasa semua orang tahu Izzat merupakan bekas pelajar daripada Henry Dini. Okey, dan mungkin ada cerita yang Izzat perlu sampaikan kepada hari ini kan. Jadi semua orang tahu, saya rasa hari ini semua orang tahu Izzat telah pun melalui fasa perubahan dalam hidupnya yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa sampai dipanggil ke corong-corong radio, di media sosial, di televisyen kan. Jadi boleh tak Izzat kongsikan kepada kawan-kawan dekat dalam Dewan hari ini, apakah sebenarnya titik permulaan Izzat untuk berubah dan berjaya di dalam hidup Izzat hari ini? Boleh tak Izzat ceritakan? Okey, setiap orang mesti ada matlamat dalam hidup. Dan so saya tetapkan matlamat untuk dan matlamat baik ataupun mana yang buruk. Itulah saya tetapkan matlamat. Saya nak bahagiakan ibu bapa saya. Saya dah penat dah buat mak saya menangis air mata kesedihan. So saya nak balik, saya nak pulang, saya nak bagi mak saya ni air mata kegembiraan. Alhamdulillah Izzat. Jadi Izzat ada matlamat, boleh tak saya tahu? Ialah banyak kadang-kadang orang yang melalui fasa liku-liku kehidupan ni, dia rendah diri, dia jadi lemah semangat, patah semangat untuk meneruskan kehidupan, jadi hilang hala tuju dan rasa nak give up. Jadi boleh tak Izzat ceritakan sepanjang Izzat mula masuk ke sekolah negeri itu, bila mula-mulanya Izzat rasa Izzat perlu bangkit dan menetapkan matlamat baru dalam hidup Izzat tu? Tahun bila tu? Adakah tahun pertama masuk ataupun hari pertama Izzat didapati bersalah tu pun Izzat dah rasa Izzat perlu tetapkan matlamat yang baru tu? Sebenarnya bila fasa yang mula-mula Izzat rasa betul-betul nak berubah? Okey, rasanya bila saya dengar je saya dijatuhkan hukuman di sekolah negeri ni, saya rasa dunia saya ni dah gelap. Saya rasa dah semacam tak ada masa depan.
dan tak ada peluang untuk saya lakukan kebaikan, dan tak ada siapa yang berterima saya. Tapi bila sampai je di sekolah negeri ni, saya tanggapan yang saya fikir selama ni semua tu salah. Masih ada peluang. Sebab apa? Allah pun bagi peluang kepada hamba dia untuk berubah. Jadi saya dapat satu semangat baru di dalam lokap di tempat saya. Saya jumpa dengan seorang pegawai, seorang anggota polis. Dia cakap pada saya, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. So saya cuba fahamkan apa yang dia nak cuba sampaikan pada saya. Bila saya sampai hari ini, betul lah. Sebaik saya melangkah di tempat di sekolah negeri ini, itulah permulaan hidup saya yang baru. Di sinilah titik permulaan baru. Bila saya keluar dari ini, kita perlu pilih yang mana satu jalan baik dan satu jalan buruk. Dan saya saya ada matlamat, saya pilih jalan untuk ke arah kebaikan, untuk saya capai matlamat saya. Itulah yang membuatkan saya lahir satu semangat daripada kata-kata anggota polis. Okey, faham. Maksudnya kat sini, maksudnya daripada peringkat awal lagi, kan? Peringkat awal lagi Izzat didapati dijatuhkan hukuman tu, Izzat dah mula rasa perlu melakukan sesuatu, kan? Untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, kan? Jadi apabila Izzat telah masuk ke sekolah, yalah, Izzat pun berjumpa dengan macam-macam orang, kan? Macam-macam orang. Jadi kat dalam tu, boleh tak Izzat ceritakan, kan? Macam mana cara Izzat nak mengadaptasi yang diri Izzat ni untuk menambah lagi ilmu dan motivasi Izzat dekat sekolah tu. Mungkin ada benda yang Izzat lakukan dari segi bacaan ke, macam mana? Izzat boleh ceritakan tak? Okey. Dalam kehidupan ni, Islam pun menekankan kita pada ilmu. Sebab apa? Sebab bila kita tak berilmu, kita senang diperbodohkan oleh orang lain. So ilmu ni amat penting dalam kehidupan. Memang sangat-sangat penting. Dan saya pun rasa ilmu tu sangat penting. Asalnya saya sebelum ni pun tak pernah bersekolah. Pergi sekolah, tapi selalu dibuang. Dah banyak dalam 7 buah sekolah di tempat saya selalu dibuang. Jadi bila saya di hari ni, saya nak cipta kejayaan. Jadi saya ambil aliran unit akademik. Di hari ni banyak macam ragam, kemahiran dan sukan. Jadi saya memilih untuk ambil unit akademik. Saya sambung belajar, saya ambil tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi saya daripada awal peperiksaan pun saya selalu gagal. Sebab saya memang tak pandai, saya tak pernah sekolah daripada form 1 sampai form 5. Jadi saya berusaha, saya selalu membaca buku. Kat dalam tu dibekalkan dengan buku, buku motivasi dan buku-buku untuk pelajaran. So saya usaha. Orang cakap kalau nak berjaya lebih daripada orang lain, kita kena usaha lebih. Jadi saya berusaha lebih. Saya luangkan masa saya tu dalam waktu form 5, waktu tingkatan 5 tu saya luangkan masa dengan buku. Alhamdulillah bila SPM saya dapat 5A, saya pun tak percaya dengan diri saya yang saya boleh buat. Itu orang cakap usaha dan selalu menambah untuk jadi lebih baik untuk hari esok. Alhamdulillah, saya rasa ini satu cerita yang luar biasa. Izzat daripada seorang yang selalu gagal, hampir 7 sekolah Izzat, 7 sekolah, akhirnya SPM 5A. Dan saya rasa ini pencapaian yang perlu kita raikan. Saya minta satu tepukan lah untuk saudara Izzat. Sebab apa saya cakap? Sebab tak semua orang pun, even kalau kita sekolah biasa pun, kalau kita tak dapat didikan yang betul, kalau motivasi dalaman tu tak ada, tak mungkin boleh capai 5A. Betul Izzat? Okay, Izzat, boleh tak Izzat ceritakan, kan? Saya dapati tadi Izzat pun ada membaca di sekolah dulu. Apa bahan bacaan yang paling Izzat suka lah, yang boleh Izzat kongsikan? Ada tak buku yang Izzat paling suka ke? Okay. Buku yang saya paling suka daripada Dr. Iskandar Al-Hajj, dalam buku yang bertajuk Nak ke Tak Nak. Buku tu pun tajuk dia pun dah luar biasa. Dan satu kata-kata dia yang saya paling ingat sampai ke hari ni, dia cakap, I can achieve anything when I set my mind, my heart, my body for it. Kita akan dapat capai segalanya bila kita set minda kita, set hati kita, set badan kita untuknya. So dengan perkataan tu yang sangat mendalam, saya cuba untuk mendalami perkataan ni. Jadi maksudnya Izzat ni sebenarnya memang seseorang yang saya tengok gaya Izzat ni, apabila Izzat dapat satu kata-kata yang bermotivasi tu, memang Izzat betul-betul menghayatinya. Jadi segalanya berpunca daripada minat Izzat untuk membaca lah. Okay. So saya rasa ini pun satu contoh yang sangat baik untuk adik-adik ke hadapan saya, kan. Sebab sesuai dengan tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan pembacaan, kan. Jadi seseorang tu untuk berubah ke hadapan perlukan pembacaan. Betul Izzat? Kan? Saya nak tanya Izzat lah. Okey Izzat,
macam apa yang Izzat apa ada sekarang ni, boleh tak Izzat ceritakan kan, masa dekat sekolah tu, adakah semua orang ni macam Izzat yang suka membaca, ataupun memang ada yang memang rasa ilmu ni tidak penting? Ceritakan sikit. Dalam kebanyakan tu 50% lah yang minat membaca. Dan kebanyakannya yang suka membaca ni lah yang dapat keputusan cemerlang. Ya, bila kita membaca, kita dapat tambah ilmu kita setiap hari. Kalau kita baca hari ni kita akan dapat, kalau hari ni kita tak ingat pun sesuatu, nanti bila time peperiksaan kita akan ingat apa yang kita baca tu. Dan senang kalau contoh kita baca kata-kata motivasi, kita senang nak buat karangan bahasa Melayu. So daripada membaca ni saya dapat cipta satu kejayaan dari dulu. Faham Izzat. So maksudnya sekarang ni membaca ke menambah ilmu ini sebenarnya pilihan sendiri, betul Maksudnya ada orang yang memang tak nak membaca kan. So kemudahan dah disediakan kan, buku ada di depan mata, jadi atas pilihan masing-masing kan. Jadi Izzat memilih untuk cakap apa, menambah baik kualiti diri Izzat dengan membuat pembacaan dan menambah lagi ilmu di dada. Okey Izzat, alhamdulillah itu satu perkongsian yang sangat baik untuk kita sama-sama raikan. So saya nak tanya Izzat lah Izzat, yelah, pernah tak kan, saya nak Izzat berceritakan apakah cakap apa pengalaman yang paling pahit yang Izzat lalui semasa kat sekolah dulu? Adakah ada pengalaman pahit ke? Pengalaman pahit bagi saya terpisah dengan keluarga. Saya sebelum ni pun memang rapat dengan keluarga. Jadi bila satu mahkamah telah menetapkan saya jatuh hukum, sebenarnya kita ni bukan dihukum, tapi kita ni sebenarnya dipilih oleh Allah. Sebab apa? Allah nak pilih kita, nak supaya kita sedar yang apa yang kita buat tu salah. Dan Allah, setiap apa yang Allah aturkan untuk kita ni adalah ada hikmah. InsyaAllah kalau kita berusaha untuk mencari hikmah Allah, Allah akan tunjuk sebab benar hikmah. Betul, saya suka ayat Izzat tu, sebenarnya bukan dihukum tetapi dipilih. Sebab tu cakap apa yang Izzat lalui ni sebenarnya adalah satu cakap apa hikmah. Betul tak? Kalau Izzat tak lalui kehidupan yang sebelum ni, tak mungkin Izzat berada di sini pada hari ini. Sebab itu adalah satu pilihan. Saya setuju, itu adalah pilihan daripada Allah Ta'ala untuk menaikkan lagi kedudukan Izzat sehingga Izzat ini dihormati sekarang kan? Malah dipanggil untuk berkongsi dengan rakan-rakan di hadapan kita hari ini. Okay Izzat, jadi boleh tak Izzat cerita kan, macam mana Izzat menyesuaikan diri dekat sekolah dan boleh cakap apa membawa diri Izzat sehinggalah tamat persekolahan dan keluar pada hari ini? Macam mana Izzat menyesuaikan diri dekat sekolah tu? Okay, nak serasi dengan keadaan, saya mengambil masa dalam tempoh 1 tahun. Dan saya mula pun rasa macam betul-betul tak ada semangat, betul-betul dah macam tak ada harapan. Jadi dengan kawan dan matlamat, betul, apa yang saya ulang daripada tadi, matlamat ni sangat penting. Kita start pada hari ni, kalau kita tak pernah ada matlamat, hari ni kita perlu tetapkan apa yang kita nak dalam kehidupan. So dengan matlamat tu dia mendorong saya untuk saya melakukan satu perubahan. Okey, Izzat bercerita tentang matlamat. Mungkin Izzat boleh cerita dekat dalam dewan ini, apa matlamat Izzat sebenarnya pada waktu tu? Okay, sekarang saya tengah belajar. Matlamat saya nak berjaya dalam pelajaran. Saya nak jadi cita-cita saya pula menjadi seorang pramugara. So saya nak berjaya dalam pelajaran sampai, sebab ilmu ni sangat luas. Selagi mana kita boleh mencari ilmu, selagi itulah kita mencari. Okey, saya faham lah. Maksudnya masa tu Izzat rasa Izzat perlu untuk berubah sebab Izzat nak juga nanti satu hari nanti ada kerjaya yang baik, cakap ada pendidikan yang baik, betul lah. Okey, dan saya pun sempat mengikuti kisah Izzat sebelum saya hadir ke sini ni. Memang Izzat cita-cita nak jadi pramugara, betul? Okey, so ceritalah sikit, sekarang Izzat belajar di mana? Sekarang saya belajar di Kolej Teknologi Antarabangsa Sekuriti dalam jurusan Diploma Pengurusan Penerbangan. Diploma Pengurusan Penerbangan Okey, baik, saya mungkin akan sentuh berkenaan dengan impian Izzat pada masa akan datang kan, apa Izzat nak lakukan. Tapi sebelum tu saya nak, mungkin Izzat boleh ceritakan the moment pada waktu Izzat keluar daripada sekolah yang negeri tu kan. Saya nak tahu kan, pertama sekali apa perasaan Izzat pada waktu tu? Adakah Izzat rasa gembira, takut ataupun rasa tercari-cari arah nak ke mana? Ataupun Izzat dah tahu dah apa Izzat nak buat? Cuba Izzat ceritakan. Okey, yang ni saya mengalami waktu sebelum hari saya bebas. Saya dah terfikir yang
macam mana saya nak keluar nanti, macam mana saya nak hadap dengan dunia luar, apa yang saya perlu buat untuk diri saya. So saya takut dengan untuk berhadapan dengan masyarakat. Saya fikir masyarakat tak boleh terima saya fikir tak ada peluang untuk saya. Tapi tanggapan tu salah, semuanya salah. Sebab apa? Pandangan masyarakat ni kita sendiri yang lakukan. Apabila kita lakukan sesuatu perkara yang positif, masyarakat akan pandang yang positif. Kalau kita lakukan perkara-perkara negatif, masyarakat akan pandang negatif ni. So pandangan masyarakat kita sendiri yang lakukan. Kita sendiri yang buat masyarakat tu nak terima ke atau tak pada kita ni. So kalau kita lakukan positif, insya-Allah masyarakat akan dapat terima dengan baik. So itulah sebaik saya melangkah, itu yang saya fikir dulu, masyarakat. Dan saya dah nampak keluarga saya peluk keluarga dan saya tanamkan azam yang saya nak buat mereka gembira suatu nanti. Okey, maksudnya memang boleh dikatakan mungkin tak tidur malam. Saya tahu hari sebelum keluar tu memikirkan Okey, yalah saya faham. Jadi mungkin cakap apa, tanggapan masyarakat ni sentiasa menjadi cakap apa penghalang kan kebanyakan orang untuk berubah. Tetapi sebaliknya masyarakat menerima baik Izzat, betul Okey, so Izzat, kita pun saya rasa ramai yang tahu kat sini Izzat ni popular, lagi popular daripada kita semua. Akaun TikTok dia, YouTube dia kan, Instagram dia ramai. Saya pun baru follow Izzat, 11.1 ribu followers dia kan. Jadi Izzat, saya nak tanya lah, memang daripada masa dekat sekolah lagi ke memang dah berhasrat nak buat konten YouTube, TikTok, nak bercerita tentang pengalaman di sekolah ni ke, ataupun lepas keluar baru terfikir, wah saya nak bercerita lah dengan orang ramai tu, macam mana tu? Bila dah start mula terfikir tu? Semua start daripada tahun kedua saya duduk sekolah negeri. Sebab tahun pertama waktu saya sekolah negeri tu sikit jumlah penghuni sama dalam 700 orang. Bila saya lama-lama dekat sana, penghuni di negeri ni makin meningkat sampai sejauh tahap 1000 lebih. Jadi saya kesian, tiap hari saya tengok junior-junior yang baru masuk selalu tidur depan tandas tempat orang lalu-lalang tu. Dia lalu dia dom. So mampat, penghuni terlampau mampat. Dan yang negeri ni pun ada blok dan terhad. So saya tengok kesian pada mereka dan saya mencari satu platform. Bila saya bebas, macam mana saya nak kurangkan kes-kes jenayah dalam Malaysia di antara pesalah-pesalah di bawah umur ataupun pesalah di atas umur. So saya cuba cari macam mana saya nak memberi mereka satu pengedaran yang buat jenayah ni bukanlah salah satu benda yang seronok orang kata kan. So saya menggunakan platform YouTube. Mula saya menggunakan YouTube dan saya gunakan platform TikTok. Alhamdulillah di TikTok saya mendapat sambutan. Dan saya memang niat saya nak beri pengajaran kepada anak muda ataupun yang sudah berumur. Itu niat saya. Faham? Jadi maksudnya seawal Izzat berada di sekolah lagi pun Izzat dah memang berhasrat untuk berkongsi dengan orang ramai lah berkenaan dengan apa yang Izzat lalui lah. Jadi setakat ni macam mana Izzat berhadapan dengan pandangan masyarakat setelah popular? Izzat rasa okey ke? Alhamdulillah. Itu saya cakap, kita lakukan terus perkara-perkara positif. Faham? Maksudnya sebenarnya tanggapan masyarakat ni bergantung pada tindakan kita. Dan apa yang Izzat buat adalah Izzat memilih untuk membetulkan tanggapan, pada masa yang sama memberikan pengajaran kepada rakan-rakan yang lain. Betul Izzat? Okey Izzat, so hari ni Izzat, seperti mana Izzat dapat tengok hari ni, tema dia jom baca bersama kan. Mungkin Izzat boleh sharekan dengan kawan-kawan dekat sini kan, apa Izzat rasa, pandangan Izzat tentang program ni sebenarnya, jom baca bersama ni. Apa pandangan Izzat tentang program ni? Okay, program ni saya rasa memang program yang terbaik kerana jarang yang dilakukan. Tapi kita dipilih untuk menyertai program ni, kita manfaatkan program ni dengan sebaik mungkin. Kita tambah ilmu. Kalau kita nambah ilmu hari ni macam kita dah jaga hari esok. Kita tambah ilmu untuk hari sebanyak mana kita dapat untuk kita bekalkan pada hari esok. Izzat, masa dekat sekolah dulu ada perpustakaan ke? Dekat sekolah negeri ni pada tahun 2019 baru perpustakaan diwujudkan. Daripada seorang pegawai yang mewujudkan. Dah lama hidup tapi tak aktif. So bila pegawai tu masuk, dia yang mengaktifkan perpustakaan tu. Dari sudut pembacaan tak ada masalah lah untuk dapatkan bahan bacaan. Boleh Izzat ceritakan ke? Okay, nak pergi ke perpustakaan tu terhad dalam 10 orang ataupun 11 orang. So saya selalu mengambil kesempatan untuk berebut peluang ni, nak membaca. Ya, saya dulu tak minat membaca, tapi bila di dalam negeri ni saya suka membaca. Saya luangkan masa saya dengan membaca buku. So nak terhad untuk
nak dapat bahan bacaan tu terhad. Mungkin boleh Izzat ceritakan, adakah program-program yang seperti ini seperti ini maksudnya dilaksanakan oleh Perpustakaan Awam Negeri Melaka ni, jom baca 10 minit ni, baca bersama-sama, ada tak pernah dilaksanakan dekat peringkat sekolah yang negeri ni sendiri? Pada tahun yang saya duduk itu tak pernah lagi ada. Tak pernah. Saya pada tahun saya duduk memang tak pernah ada program-program seperti ini. Tak tahulah tahun-tahun sebelum ni mungkin ada. Jadi maksudnya berbalik kepada sikap Izzat, sikap individu tu sendirilah. Kalau nak membaca, dapatkan bahan bacaan, betul Okey, maksudnya Izzat ni seperti mana yang saudara dan saudari dengar, memang beliau sendiri mempunyai inisiatif, mempunyai motivasi sendiri untuk membaca, menambah ilmu dan macam apa meletakkan kedudukan yang baiklah pada diri Izzat Okey Izzat, Izzat sekarang ni Izzat diberi peluang. Semua dah tahu kan apa yang Izzat lalui, Izzat membaca dan menambah ilmu. Izzat diberi peluang. Mungkin Izzat boleh berikan sedikit pesanan kepada kawan-kawan yang di sini dan juga yang di luar sana yang sedang menonton siaran hari ini Izzat. Mungkin Izzat disampaikan pesanan. Okay. Pesanan saya untuk kawan-kawan saya, jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa depan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu teruskan. Sebab kejayaan tak akan datang dengan mudah. InsyaAllah kita usaha dan terus usaha, InsyaAllah Allah akan hadirkan sebuah kejayaan. InsyaAllah. Okay Izzat, saya suka apa yang Izzat quotekan tu Okay, saya sentiasa berpegang kepada guru saya berkata, past result doesn't determine future success. Maksudnya apa? Apa keputusan kita di belakang, sama ada kita ni dulu seorang yang berjaya, belum tentu di hadapan kita akan kekal berjaya. Kalau dulu kita seorang yang gagal, belum tentu di hadapan kita akan kekal gagal. Ada orang bermula dengan jalan yang berliku, yang susah, yang perit, tetapi di hadapannya dia ada masa depan yang cerah, hidupnya senang dihormati dan disanjungi So apa yang Izzat lalui sekarang ni adalah satu gambaran di hadapan mata. Dulu Izzat pernah melalui kehidupan yang sukar liku-liku kehidupan, pernah berhadapan dengan pandangan masyarakat yang negatif, tapi sekarang Izzat dihormati, dipanggil oleh masyarakat. Betul. Jadi mungkin Izzat boleh ceritakanlah apakah sebenarnya impian Izzat Impian Izzat ialah Izzat pun pernah melalui berbagai liku-liku kehidupan. Impian Izzat lagi 5 tahun ke hadapan. Izzat rasa Izzat berada di mana lagi 5 tahun ke hadapan? Okay. Impian saya yang paling besar dalam kehidupan saya adalah saya nak hantar mak ayah saya pergi haji. Itu yang saya nak sangat. Dan saya nak jadi orang berjaya. Saya nak jadi yang terbaik, yang terbaik. Okay, InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga Izzat satu hari nanti berjaya dengan berkat usaha dia, apa yang diusahakan, dia mampu hantar mak dan ayahnya pergi menunaikan haji di Mekah. InsyaAllah Izzat So ini satu impian yang sangat-sangat murni. Saya doakan Izzat akan mencapai impian Izzat, InsyaAllah. Okay, so mungkin saya dah boleh buka sesi soal jawab kepada kawan-kawan di sini. Kita dah dengar Izzat punya cerita, kita dah dengar Izzat punya matlamat, Izzat punya impian memang amat menyentuh hati. Jadi saya nak buka, kalau ada rakan-rakan dekat dalam ni, mungkin guru-guru, mungkin para penjawat awam di sini yang ingin bertanya kepada Izzat sendiri secara peribadi, mungkin Izzat boleh kongsikan di sini. Okay, saya buka sebarang soalan untuk ditanyakan. Dipersilakan. Perasaan saya memang saya betul-betul gembira. Dan keluarga saya pun tak menyangka yang saya ni boleh buat, saya ni boleh lakukan juga yang macam mana orang lain lakukan. Dan perasaan saya memang, saya bersyukur sangat kepada Tuhan. Sebab saya pun sebelum ni tak pernah sekolah Bila saya dapat satu keputusan di MUI dalam SPM, saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, Allah bagi saya apa yang saya usahakan selama ini. Setelah saya berpenat lelah selama 2 tahun, Allah bagi saya satu keputusan. Soalan pada saudari tadi, apa perasaan Izzat mencapai 5A dalam SPM? Izzat memang gembira Izzat Memang saya rasa
Izzat sangka ke Izzat akan sampai dengan itu? Saya tak pernah rasa. Tak pernah sangka. Okay. Alhamdulillah. Okey, satu soalan yang sangat baik daripada saudari. Siapa nama tadi? Siti Aisyah. Okey. Mungkin ada kawan-kawan lain yang nak tanya. Dia ambil peluang ni untuk bertanya. Sebab ingat nak dapat Izzat ni susah ni. Kita berjaya bawa Izzat ke sini. Jadi ambil rebut peluang ni untuk bertanya daripada Izzat. Ada soalan nak tanya? Okey, silakan. Assalamualaikum, saya daripada Sekolah Dramati. Okey, seperti mana yang Cik Izzat tahu, kita berada di institusi, masa kita sangat mampat. So, macam mana Cik Izzat bagikan masa untuk belajar dengan sungguh-sungguh? Macam ni Izzat, soalan tu macam mana Izzat membahagikan masa untuk belajar. Sebab di sekolah jadual sangat padat kata. Jadi, yelah, semua orang nak tahu juga macam ni Izzat membahagikan masa untuk belajar, membaca dan sebagainya. Silakan. Okay, di sekolah STP ada unit akademik? Ada. Okey, saya gunakan masa saya waktu dalam dorm. Okey. Dia negeri pun ada kawat. Di STP ada kawat? Ada. So waktu kawat taklah sampai tak lama, dalam masa sejam 2 jam, betul tak? Betul. So lepas pada kawat tu saya gunakan masa saya untuk baca buku. Saya baca buku, saya study balik apa yang cikgu ajar. Dan satu waktu yang selalu saya gunakan adalah selepas solat subuh. Dekat sana orang panggil rokal ke master? Rokal. Okey, saya gunakan waktu dalam rokal pun saya selalu mengulang kaji balik dalam pelajaran. Waktu dalam rokal dan petang mesti ada aktiviti sendiri, betul? Dan waktu petang tu pun saya manfaatkan saya dengan baca buku. Oh, sangat menarik ni. Ni perkongsian yang menarik. Maksudnya Izzat ni memang selit-selit masa lah untuk belajar kan? Okey. Dalam selit-selit masa pun 5 A. Saya rasa kalau banyak masa mungkin boleh straight A Izzat. InsyaAllah. Okey. Saya rasa tu soalan yang sangat-sangat bernas, sangat-sangat bagus. Mungkin itu juga yang berada dalam fikiran kawan-kawan kita kat depan ni. Sebenarnya macam mana Izzat belajar kan? Macam tu rupanya. Mungkin boleh contohi cara Izzat cuba untuk mendapatkan ilmu dan mengulang kaji pelajaran dia. Okey? Mungkin ada soalan-soalan lain yang dekat di hati. Kita berada di hadapan kita tak melalui apa yang adik-adik lalui. Jadi mungkin adik-adik boleh tanya kepada Izzat. Okey, silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Macam mana Cik Izzat pujuk hati Cik Izzat tu untuk terima kenyataan yang Cik Izzat ada kat dalam tu dan untuk berusaha berjaya? Macam mana saya pujuk hati saya? Setiap apa yang Allah atur untuk kita ni ada hikmah dia. Dan saya selalu berserah kepada takdir. Dan kalau berserah juga tak boleh lah. Kita perlu usaha. Kita perlu usaha untuk orang kata kan, setiap masalah datang daripada Tuhan. So kita berbalik kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah tu. Selalu kebanyakan untuk solat supaya hati kita tenang. Manfaatkan hidup kita ni dengan agama, ilmu dan agama. Okey. Saya rasa sangat-sangat jelas apa Izzat cuba sampaikan. Maksudnya dia berbalik kepada kita punya kerohanian lah, berbalik kepada perspektif kerohanian kita kan. Jadi macam Izzat sendiri berbalik kepada solat, berbalik kepada doa untuk memujuk hati dia. Di saat Izzat merasa macam yalah, mesti Izzat melalui fasa-fasa yang sedih, yang macam apa putus asa, betul. Tetapi berbalik semula kepada amalan-amalan kerohanian lah. Okey. So itu adalah jawapan daripada Izzat sendiri. Okay, mungkin ada soalan lain yang nak ditanya kepada saudara Izzat. Okey, silakan. Orang yang sama ni. Silakan. Keluarga adalah orang yang paling rapat dengan kita. Dan keluarga juga menjadi tulang belakang untuk seseorang itu melakukan perubahan. Jadi penerimaan mak ayah tu, sejahat mana pun kita, mak ayah tetap sayang kita. Tak ada mak ayah nak tengok anak dia rosak. Tak ada mak ayah nak tengok anak dia hanyut. Walaupun mak ayah ni macam endah tak endah kepada kita, tapi sebenarnya dalaman dia tu sangat sayang pada kita. Jadi penerimaan mak ayah tu, mak ayah boleh terima kita. Mak ayah lah sebab mak ayah ni, anak dia mana dia nak anak dia ni hanyut. So mak ayah saya alhamdulillah boleh terima saya. Dan saya pasti mak ayah semua orang boleh terima dia. Betul Izzat.
Cik Izzat boleh ceritakan lebih lanjut pasal Izzat keluar bagi cerita tentang penerimaan keluarga tu kan. So maksudnya memang keluarga dah menunggu lah Izzat keluar pada waktu tu. Ya, memang mak ayah saya dulu. Ayah saya. Apa reaksi pertama daripada keluarga pada waktu tu? Reaksi dia menangis dan dia peluk saya. Dia suruh saya sujud syukur. Di depan sekolah ni saya sujud syukur. Jadi satu pesanan daripada dia selepas saya keluar jangan buat hal yang cuba untuk perbaiki diri, jadi anak yang baik. Tu saya rasa sangat menyentuh hati Izzat lah, cerita Izzat ni. Okay. Maksudnya mungkin ada orang fikir dia keluar dia tak diterima keluarga, tetapi sebaliknya memang keluarga masih lagi menerima. Yalah, umur Izzat pun masih muda kan. Jadi penerimaan keluarga sangat-sangat memainkan peranan. Yang mungkin perkongsian ni juga untuk ibu bapa di luar sana kan. Sekiranya ada perkara yang sama terjadi dalam keluarga kita, maka kita perlu untuk menerima apa yang berlaku tu sebaiknya. Kerana setiap orang berhak untuk berubah. Okey. Mungkin kita boleh buka lagi satu ke dua soalan lagi untuk dia tanya sebelum kita tamatkan kita punya sesi perkongsian dengan Cik Izzat pada hari ini. Saya silakan. Ada soalan? Okey, silakan. Macam mana Cik Izzat kawal emosi, sedih masa dekat sekolah tu? Okey. Gihan negeri mengamalkan sistem DOM dan DSTP pun DOM kan? Okay. So saya mengamalkan sistem waktu kalau orang panggil dekat dalam masuk air. Masuk air ni adalah orang kata apa ni, teringat keluarga, teringat kampung. Dan saya selalu berkongsi cerita, saya selalu berkawan dengan orang. Okay, saya tanya orang tu maksud sebab apa, dekat keluarga. Dan saya untuk apa ni, mengawal emosi tu saya banyakkan masa saya dengan kawan-kawan. Dan selepas dengan kawan-kawan tu baru saya balik ke aktiviti diri saya sendiri. Saya berkongsi cerita. Setiap orang mesti ada sahabat dia dekat dalam. Dia mesti ada sahabat. Dan sahabat ni juga yang paling penting untuk perubahan seseorang. Jadi saya berkongsi cerita untuk mengawal emosi saya. So Izzat tak akan pendam seorang-seorang kan? Okay. So maksud Izzat akan berkongsi dengan kawan-kawan lah. So maksudnya macam kawan-kawan Izzat sekarang ni boleh Izzat ceritakan kat mana dia orang sekarang ni, dan adakah Izzat masih lagi berkomunikasi dengan mereka ke macam ni? Okay, sahabat yang daripada kecil, daripada sekolah rendah sampailah sekarang, yang dan waktu saya jahat dulu pun dia selalu beri nasihat. Dia tak pernah hindarkan diri daripada saya, dia tak pernah larikan diri daripada saya. Sahabat tu juga ikut saya. Dia juga yang banyak bantu saya untuk satu perubahan. Dan sahabat waktu saya ditangkap tu, saya dah kontak tapi jarang lepak dengan dia. Mungkin dia pun tak nak berkawan dengan saya. Allah. Tapi ini saya rasa macam sedih pula kan. Ini memang betul-betul sahabat senang. Adik saya ingat tadi manager Izzat tadi yang datang. Rupanya kawan Izzat daripada sekolah rendah. Saya rasa kita pun patut bagi tepukan pada seorang kawan. Pada seorang kawan. Sebab untuk mencari kawan yang senang ni ramai betul. Kawan ketika susah sangat sukar untuk mencari kan? Jadi saya harap juga untuk adik-adik, carilah kawan yang boleh bersama susah dan senang. Sebab kekuatan Izzat hari ni pun selain daripada keluarga, masyarakat, mesti ada kawan yang paling rapat. Sebab kebanyakan rahsia kita kongsi dengan kawan, bukan dengan keluarga kan? So saya percaya kawan lebih faham kawan. Okay? So mencari kawan yang baik itu juga adalah satu perkara yang sepatutnya kita jadikan contohlah. Saya rasa tadi ada yang angkat tangan nak tanya soalan yang belakang kan? Ada seorang nak angkat tangan dia nak tanya soalan. Okay, boleh tanya, tak ada masalah. Masih boleh bertanya lagi. Saya persilakan. Sebab nampak macam ada berebut nak tanya soalan tu kan. Ada soalan ni? Silakan. Waktu masa Cik Izzat nak bebas tu, apa pasal yang Cik Izzat tadi? Maksudnya tadi? Dia macam contoh yang Cik Izzat dapat lagi sehari sebelum nak bebas tu, apa pasal-pasal yang Cik Izzat lalui sebelum nak bebas? Persiapan awal. Okey, persiapan saya macam saya cakap tadi, saya dah sejak mula berfikir. Dalam seminggu tu saya dah start berfikir. Dan sehari sebelum bebas tu betul saya di kuarantinkan, diasingkan, di bilik asingan. Di ini memang selalu diasingkan. Di SD pun diasingkan juga.
Tak. So dia negeri ni diasingkan sebab ada faktor-faktor keselamatan. So fasa yang sedia ni persiapan awal saya, itulah saya dah set minda saya apa yang saya nak hadapi selepas saya berubat. Saya diasingkan duduk dalam bilik asingan tu seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang ni lah pemikiran-pemikiran yang sampai saya tak boleh tidur. Saya diasingkan di bilik asingan untuk faktor-faktor keselamatan. Okey, tu kiranya itu 1 hari sebelum Dia diasingkan tu 7 hari. Oh, 7 hari. 7 hari sebelum maksudnya Izzat berseorangan lah. Okey. So saya tertarik dengan soalan adik ni tadi berkenaan dengan fasa kan. Jadi fasa Izzat keluar di bulan tu, adakah Izzat terus tiba-tiba outstanding di social media ataupun Izzat mengambil masa duduk rumah berfikir tenang, kemudian baru Izzat beranikan diri keluar ke, ataupun Izzat balik-balik rumah pun Izzat dah berani keluar berjumpa dengan masyarakat? Apa fasa yang sebab orang nak tahu macam ni Izzat boleh ke tahap ini? Izzat berceritakan. Awalnya saya pun takut. Tapi bila saya ada saya pun ada adik saya pun tak nak tengok adik saya ni terjebak. Saya anggap orang-orang lain pun macam adik saya. Saya anggap generasi akan datang ni adalah pembimbing untuk pemimpin yang bakal jadi pemimpin. Jadi saya tak nak mereka hanyut. Saya beranikan diri sebab mak saya kata dalam kehidupan ni kita perlukan pengorbanan. Dan saya beranikan diri saya malukan diri saya untuk generasi akan datang. Untuk generasi akan datang supaya orang-orang macam saya, komuniti macam saya dapat peluang kedua, dapat yang diberi oleh masyarakat. Lama tak Izzat ambil proses tu untuk macam atasi perasaan tu? Lama tak ambil proses lepas keluar tu? 7 bulan, 8 bulan je. 7 bulan. So dalam tempoh 7-8 bulan tu apa persediaan Izzat sebelum untuk mencakap apa, munculkan diri Izzat di hadapan masyarakat? Apa persediaan Izzat? Okay, untuk kita bagi pengajaran kepada orang, kita mesti ada ilmu. Kita mesti supaya penyampaian kita tu dapat orang faham. So saya masa tu saya tengah bekerja, dan sambil bekerja pun bila saya dah start baca buku, saya akan teruskan dengan minat saya. Bila saya di luar ni pula, saya selalu baca buku hadifayat berkenaan dengan akhirat, dengan alam barzah. Dan buku yang paling saya minat daripada hadifayat ni adalah Ketika Al-Azil Berbicara. Buku mengenai novel-novel cerita mengenai tentang alam barzah. Tu saya sikit demi sikit saya nimba, dan bila start tiba masa dia, saya kuatkan diri saya korbankan diri saya untuk semua jenis. Okey, itu adalah konsep daripada Izzat. Maksudnya dia mengambil masa lebih kurang 7 ke 8 bulan sebelum Izzat betul-betul boleh keluar dan tampil munculkan diri di halayak ramai. Okey, so ada yang nak tanya soalan lagi? Kalau tak ada, kita akan akhiri. Ada, silakan cikgu. Silakan. Assalamualaikum, saya Hamidah binti Muhammad. Saya membantu kebajikan masyarakat di Sekolah Tenas Bakti. Kat sana penghuni-penghuni panggil kami ni PKM. Panggil dengan panggilan lah, cik ke, bonda ke. Kalau dekat Handugan ni panggilan apa, dan saya nak tahu kat sana cara dia orang menjaga macam mana? Garang ke, tegas ke, ataupun penyayang ke, boleh bergurau ke? Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, di sana panggilan mengikut pangkat tu. Kat sana ada cik, corporal, sarjan, SM, tuan, kalau pegawai tuan lah. Okey, dan warden-warden dengan unit akademik dia berbeza. Warden-warden mendidik kita dengan disiplin. Ada yang tegas, dia ramai. Ada yang tegas dan ada yang tegas, dan dengan cara dia tegas tu, dia handle ni cikgu, mendidik tak sampai mendera. Dia setiap hukuman tu mesti ada kesalahan. Bila ada kesalahan tu baru kita didenda. Bukan didera, tapi didenda. Dan unit akademik untuk yang MSPM, guru-guru ni daripada sekolah-sekolah luar, cikgu-cikgu di luar yang mengajar di sekolah negeri, dia mendidik macam
dia cikgu-cikgu ni tak menganggap kami ni macam pesalah. Dia menjaga kami, mendidik kami macam anak mereka di sini, anak-anak mereka sendiri. Itu je Pak. Okey, Puan ada soalan lanjutan ke pada jawapan Izzat? Tak ada kan? Okey, saya memang penerangan yang bagus daripada Izzat berkenaan dengan suasana di sekolah. Kita pun tak tahu. Kita hanya bergantung pada cerita di mana saja. Kan? Yang ditayangkan di movie, kita tak tahu gambaran sebenarnya macam mana. Itu cerita daripada Izzat sendirilah. Ada apa-apa nak tanya? Oh ada, silakan. Terima kasih. Saya pun pernah direman di sekolah Kinabati Sungai Besi dan saya pernah lihat suasana di STB tu. Apa yang banyak kemudahan di STB ni tak ada di negeri. Contohnya bila di STB yang jatuh melalui jatuh kuman, ada katil, ada tilam dan petang-petang mereka bebas keluar pada dom, betul tak? Boleh keluar pada dom. So bila di negeri ni kami tak bebas macam di STB. Kami sentiasa dikurung dan waktu-waktu riadah kami hari Sabtu dan Ahad. Dan di STB ada katil, ada tilam. Ada. Di negeri ni tak ada katil, tak ada tilam, kami hanya berbekal dengan blanket dan kolek. Waktu saya mula-mula masuk dulu, saya buat bantal tu menggunakan kolek. Kolek tu saya letak atas kepala dan menjadi alas untuk saya tidur dan blanket. Dan banyak kelebihan yang di STB ni tak ada di negeri. Di STB macam asrama, banyak kemudahan. Bila dia ni jabatan penjaga mengamalkan sistem penjaga dan sama seperti penjaga. Itu situasi. Mungkin Izzat boleh tambah lagi sikit sebab yalah sekarang suasana ni berbeza. Kata apa, keselesaan dia berbeza. Jadi sekarang ni mungkin Izzat boleh bagi sedikit motivasi itu ada di dalam keadaan peluang di depan mata, keselesaan tu ada, sepatutnya apa yang mereka lakukan, kan? Apa yang sepatutnya mereka lakukan dengan mengambil peluang untuk berubah dan sebagainya. Mungkin ada sedikit nasihat Izzat boleh bagi. Dengan kelebihan yang kita ada ni, kita perlu manfaatkan, kita perlu terima apa yang orang bagi dekat kita. Dan bila orang dah bagi keselesaan kita pada kita, jangan kita duduk terlampau selesa. Duduk macam duduk kat rumah, duduk macam kat kampung lah. Jangan kita terlampau selesa dengan keadaan. Kita gunakan keadaan kita sebagai satu kemudahan untuk kita. Macam kalau cikgu bekalkan buku kan, kita gunakan kemudahan tu untuk kita akan datang. So dia dapat kemudahan, kita perlu bagi satu kejayaan kan. Macam kalau dia ini kita rasa susah, mesti nak rasa kesenangan. Dan di STB pun bila dapat kemudahan, bagikan yang menjaga kita ni kan, bagikan mereka kegembiraan. Oh, yang dulu anak murid yang aku jaga dulu dah berjaya, alhamdulillah. Kita bagikan satu kejayaan. Setiap orang mesti ada guru pilihan dia. Guru macam favourite teacher.
Okey, macam yang dia paling sayang. Dan dia pas dia nak buat contohnya nak buat gembira kan, kita nak buktikan yang dia ni boleh berjaya. So dengan kemudahan yang kita ada, jangan kita terlampau selesa. Sebaliknya kita manfaatkan kemudahan tu dan jadi yang lebih baik dan buktikan yang kita boleh berjaya juga. Tu nasihat yang baik lah daripada Izzat Betul, sebab kadang-kadang kita rasa mungkin lah, saya tak tahulah, mungkin pandangan Izzat kan, adakah Izzat rasa memang perlu rasa kesusahan dan keperitan tu baru kita nak berubah, ataupun sebenarnya tak ada masalah kalau kita diberikan kelengkapan pun sebenarnya kita masih lagi boleh berubah? Apa yang Izzat rasa? Adakah yelah somehow mungkin Izzat rasa macam disebabkan Izzat berada di negeri yang susah dan layanannya agak cakap apa lebih keras seperti di penjara, itu yang menyebabkan Izzat rasa Izzat nak berubah, ataupun sebenarnya tak perlu, bila-bila masa pun kat mana pun kita boleh berubah? Bagi saya, bila-bila masa pun kat mana pun kita berubah. Bukannya kita buat kesalahan baru kita berubah, tapi sebelum buat kesalahan pun kita perlu perbaiki diri kita. Setiap hari kita perlu muhasabah diri kita. Macam kehidupan kita ni macam ibarat nak naik basikal. Nak kekalkan keseimbangan, kita perlulah terus mengayuh untuk kita kekalkan keseimbangan tu. So tak perlu nak tunggu kita jatuh hukuman. Tapi apa yang saya katakan di depan saya pun orang-orang yang terpilih. Jadi kita dah dipilih oleh Allah. Allah nak tunjukkan yang kita nak bagi yang baik untuk kita. Jadi kita perlu tunjuk yang terbaik untuk Allah. Betul. Terima kasih Izzat atas nasihat yang Izzat berikan tu. Menjawab cikgu soalan ni. Okey. Mungkin ada sebab saya kita difahamkan slot ni lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam. So kalau ada yang nak bertanya soalan lagi, masih lagi boleh bertanya soalan. Mungkin ada, bukan saya tengok ni sambutan bukan setakat daripada pelajar, malah pendidik pun ada yang bertanya. Kita ada yang nak tanya soalan, mungkin boleh angkat tangan. Oh dia silakan. Yang saya paling minat mestilah riadah. Bila riadah boleh tengok TV kan. Itu yang saya minat. Ya? Apa? Pancaragam. Asalnya saya pun dulu saya main pancaragam. Pada tahun 2017 saya main trompet. Tapi saya fikir ada yang trompet kan ni. Saya pun dulu main trompet. Jadi saya dah 5 pengalaman saya di pancaragam. Saya fikir saya nak pulang dengan satu kejayaan. Jadi saya fikir apa tindakan saya untuk pulang dengan kejayaan. Saya ambil Widya Akademik. Saya berpindah ke Widya Akademik. Okey, ni satu rahsia Izzat yang mungkin orang baru tahu. Kita mungkin boleh request Izzat main TikTok kat main trompet kat TikTok nanti. Okey. So itu satu skill Izzat yang tak tunjuk lagi kan? Main trompet pun saya hanya tahu saja. Oh ya ke? Tak pakai sangat. Oh ya ke, tak apa. Okey. Alright, saya rasa ada lagi nak bertanya soalan? Ada? Okey, silakan. Pernah tak Cik Izzat salahkan takdir bila dijatuhkan hukuman dekat Andy Geni? Okey. Pernah. Saya pun pernah menyalahkan takdir. Kenapa Tuhan buat macam ni kat saya? Saya macam, ya Allah, saya tak boleh terima takdir. Saya pernah satu tahap tu saya marah kat Tuhan. Kenapa buat macam ni? Ramai lagi orang yang jahat. Kenapa lah saya yang sampai ke skala negeri? Tapi bila lama-lama saya duduk dekat negeri ni, baru saya faham apa yang Allah nak. Sikit demi sikit. Sebelum sini saya memang tak pandai solat sebelum ni. Saya tak pandai solat. Sampailah saya duduk di ni, saya menyertai pertandingan hafazan. Dan saya mewakili sekolah negeri ke peringkat Jabatan Penjara Malaysia dalam pertandingan hafazan. Saya pun tak pernah saya tak pernah baca Al-Quran tu pun sekadar Al-Quran hanya membaca. Saya tak pernah menghafal. Jadi bila di hari ini saya belajar untuk menghafal Al-Quran. Saya mewakili negeri untuk pertandingan hafazan. Jadi ada hikmah. Apa yang Allah tuju dekat kita ada hikmah. Tergelak dia adik kan ni. Kan? Lagi. Jadi itu adalah jawapan daripada Izzat lah. Berkenaan dengan saya boleh katakan Izzat ni memang dia sentiasa mengambil sesuatu musibah, sesuatu masalah tu sebagai pengajaran dan hikmah dalam hidup dia. Saya tak nampak yang negatif pun dalam pemikiran Izzat ni.
Jadi saya rasa mungkin sampai di sini saja kita punya sesi perkongsian. Terlalu banyak soalan dan perkongsian. Izzat dah ceritakan kepada kita, dan saya rasa dia memberi dan menghidupkan semula kita punya cakap apa, keinsafan kan. Mungkin sebelum ni kita pernah rasa sedar kan, benda ni terpakai kepada semua. Saya sendiri, tak ada siapa yang tak pernah melakukan kesilapan dalam kehidupan, tetapi kita perlukan orang untuk menegur kita dan mengingatkan kita semula. Dan hari ini Allah hadirkan seorang insan yang dah pernah melalui kehidupan. Saya rasa apa yang Izzat lalui ini tak semua orang lalui kan. Tapi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Izzat sebab sudi hadir daripada Pahang sampai ke sini berkongsi kepada semua orang. Dan ingat memori ni, mungkin satu nanti Izzat dah jadi somebody kan. Tegur Abang Izzat, terima kasih sebab dulu Abang Izzat yang sedarkan saya. Masa dekat Perpustakaan Awam Negeri Melaka. Boleh cakap terima kasih kat Izzat lah. Okay Izzat, sebelum kita akhiri, satu kata-kata yang Izzat mungkin nak sampaikan kepada semua orang. Setiap orang mesti pernah lalui fasa kehidupan yang dinamakan kisah silam. Tapi yang membezakan kita adalah cara kisah kita yang coret kepada kisah silam. Dan bagaimana kita hendak berhadapan dengan kisah silam? Adakah kita terus tenggelam ataupun terus melangkah ke depan? Tapi hakikatnya saat inilah kita perlu muhasabah diri dan jadi yang lebih baik. Mana mungkin Allah jadikan sesuatu itu tanpa sebab. Allah jadikan sesuatu itu ada hikmahnya. InsyaAllah lakukan yang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Izzat. Saya nak minta satu tepukan paling gemuruh untuk Izzat. Jadi itu saja daripada saya dan juga daripada Sadri Izzat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam mengendalikan majlis dan sesi soal jawab ini. Segala yang baik kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu saja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan kepada Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum.